Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Insyirah binti Marzuki, nombor kad matrik D183107776. Okey, tajuk kumpulan kami adalah solat. Okey, saya akan membentangkan tentang pengenalan. Okey, apa itu maksud solat? Apa itu erti solat? Okey, maksud solat ialah satu ibadah yang menghubungkan hamba dengan Tuhannya yang mengandungi beberapa perkataan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Sabda Nabi Muhammad SAW, amalan yang pertama yang akan dihisap oleh Allah ke atas seseorang hamba pada hari kiamat nanti ialah solat. Jika baik solat seseorang, maka baiklah seluruh amalannya. Begitu sebaliknya. Seterusnya saya akan menerangkan tentang asal usul solat 5 waktu ni. Okay, yang kita sedia maklum, solat yang kita wajib tunaikan ada 5, iaitu yang pertama subuh, zuhur, asar, maghrib dan juga isyak. Okey, yang pertama saya akan terangkan asal usul solat subuh. Okey, orang yang pertama yang mengerjakan solat subuh adalah Nabi Adam AS. Ketika baginda dikeluarkan dari syurga dan lalu dihantar ke bumi. Perkara pertama yang baginda lihat adalah kegelapan. Dan pada ketika itu baginda berasa amat takut. Apabila fajar subuh sudah keluar, baginda menunaikan solat 2 rakaat. Okay, rakaat yang pertama, baginda bersyukur kerana terlepas daripada kegelapan. Rakaat kedua, baginda bersyukur kerana siang telah menjelma. Seterusnya adalah solat zuhur. Orang yang pertama yang melaksanakan solat zuhur adalah Nabi Ibrahim AS. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan baginda supaya menyembelih anaknya, iaitu Nabi Ismail AS. Seruan itu diturunkan pada waktu tergelincirnya matahari. Lalu sujudlah Nabi Ibrahim sebanyak 4 rakaat. Rakaat yang pertama, baginda bersyukur kerana atas penebusan itu. Rakaat kedua, baginda bersyukur kerana duka citanya dan anaknya diangkat. Rakaat ketiga, baginda bersyukur dan memohon keridhaan Allah. Dan rakaat keempat, baginda bersyukur atas kerana korbannya digantikan dengan tebusan kibas. Okey, seterusnya adalah solat asar. Orang pertama yang menunaikan solat asar adalah Nabi Yunus AS, iaitu ketika Allah Subhanahu Wa Taala mengeluarkan Nabi Yunus daripada perut ikan Nun. Ketika ikan Nun memuntahkan Nabi Yunus di tepi pantai. Kebetulan pada waktu itu telah masuk, lalu bersembahyanglah baginda 4 rakaat kerana baginda telah diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada kegelapan itu. Okey, rakaat yang pertama adalah kelam dengan kesalahan. Rakaat kedua kelam dengan air laut. Rakaat ketiga kelam dengan malam. Rakaat keempat, kelam dengan perut ikan Nun. Okey, seterusnya adalah solat maghrib. Okey, orang yang pertama yang menunaikan solat maghrib adalah Nabi Isa AS, iaitu tatkala Allah mengeluarkan baginda daripada kejahilan dan kebodohan kaumnya. Ketika kejadian itu berlaku, matahari sedang terbenam. Maka bersyukurlah Nabi Isa, lalu baginda menunaikan solat 3 rakaat kerana baginda diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada kejahilan tersebut. Okey, rakaat yang pertama adalah untuk menafikan ketuhanan selain daripada Allah yang Maha Esa. Rakaat kedua untuk menafikan tuduhan dan juga tomahan ke atas ibunya Siti Maryam yang telah dituduh melakukan perkara yang sumbang. Dan rakaat yang ketiga untuk meyakinkan kaumnya bahawa Tuhan itu hanya satu, iaitu Allah, tiada dua dan tiada tiga. Okay, yang terakhir adalah solat isyak. Okay, orang pertama yang menunaikan solat isyak adalah Nabi Musa AS. Pada ketika itu, baginda telah tersesat mencari jalan keluar dari negeri Madian. Sedangkan dalam ketika itu perasaan baginda penuh dengan rasa duka cita. Lalu Allah hilangkan semua perasaan duka cita itu pada waktu isyak yang akhir. Lalu Nabi Musa menunaikan salat 4 rakaat tanda syukur. Okey, rakaat yang pertama adalah duka cita terhadap isterinya.
Rakaat kedua duka cita terhadap saudaranya iaitu Harun alaihissalam. Rakaat ketiga duka cita terhadap Fir'aun, dan rakaat keempat duka cita terhadap anak Fir'aun. Okey, itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Shazlin Mirza Mahuri. Nombor metrik D183107995. Okey, di sini niat-niat solat fardu. Niat solat fardu ni terbagi kepada dua, iaitu solat berjemaah dan solat bersendirian. Okey, niat solat fardu subuh berjemaah. Usalli fardu subuhi rak'ataini ada'an ma'muman lillahi ta'ala, yang bermaksud sahaja aku solat fardu subuh 2 rakaat sebagai makmum tunai kerana Allah Ta'ala. Kemudian solat subuh bersendirian, niatnya usalli fardu subuhi rak'ataini ada'an lillahi ta'ala, yang bermaksud sahaja aku solat fardu subuh 2 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Okey, kemudian solat zuhur, niat berjemaahnya ialah usalli fardu zuhri 4 raka'atin ada'an ma'muman lillahi ta'ala, yang bermaksud sahaja aku solat fardu zuhur 4 rakaat sebagai makmum tunai kerana Allah Ta'ala. Okey, kemudian solat fardu zuhur bersendirian, niatnya usalli fardu zuhri 4 raka'atin ada'an lillahi ta'ala, yang bermaksud sahaja aku solat fardu zuhur 4 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Okey, kemudian solat asar, niat yang berjemaah ialah usalli fardu asri 4 raka'atin ada'an ma'muman lillahi ta'ala, yang bermaksud sahaja aku solat fardu asar 4 rakaat sebagai makmum tunai kerana Allah Ta'ala. Okey, kemudian solat asar bersendirian iaitu usalli fardu asri 4 raka'atin ada'an lillahi ta'ala, yang bermaksud sahaja aku solat fardu asar 4 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Kemudian solat maghrib berjemaah usalli fardu maghribi 3 raka'atin ada'an ma'muman lillahi ta'ala, yang bermaksud sahaja aku solat fardu maghrib 3 rakaat sebagai makmum tunai kerana Allah Ta'ala. Kemudian solat maghrib bersendirian usalli fardu maghribi 3 raka'atin ada'an lillahi ta'ala. Okey, kemudian solat isyak, niat solat isyak berjemaah usalli fardu isya'i 4 raka'atin ada'an ma'muman lillahi ta'ala. Okey, yang bermaksud sahaja aku solat fardu isyak 4 rakaat sebagai makmum tunai kerana Allah Ta'ala. Kemudian niat bersendirian usalli fardu isya'i 4 raka'atin ada'an lillahi ta'ala, yang bermaksud sahaja aku solat fardu isyak 4 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Okey, kemudian solat-solat sunat. Maksud solat sunat di sini juga disebut sebagai solat sunat nafawil atau tatawuk, iaitu solat ini dilakukan secara sukarela. Okey, kemudian solat ini juga dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan meraih kasih sayangnya. Okey, kemudian orang yang mengerjakan solat-solat sunat ini dengan ikhlas, mereka akan lebih dikasihi dan mereka akan dapat lebih perhatian oleh Allah Subhanahu Wa Taala berbanding dengan mereka yang melakukan solat fardu semata-mata. Okey, di sini sememangnya digalakkan untuk orang-orang yang beriman untuk melakukan amalan-amalan sunat, khususnya solat sunat. Okey, di sini juga insya-Allah kepada mereka yang melakukan amalan-amalan sunat maupun solat sunat ini, mereka akan berjaya kehidupannya di dunia maupun di akhirat jika mereka melakukannya dengan rasa khusyuk dan ikhlas. Okey, hukum solat sunat ini juga ialah mendapat pahala jika dikerjakannya dan tidak berdosa jika ditinggalkannya. Okey, kemudian pembahagian solat sunat. Kesemua solat sunat ini terbagi kepada dua jenis, iaitu solat sunat muakkad yang bermaksud digalakkan. Kemudian solat sunat ghairu muakkad yang bermaksud tidak diberatkan. Okey, kemudian solat sunat juga terbagi kepada dua perkara, iaitu solat sunat berjemaah dan solat sunat bersendirian. Okey, sebenarnya solat sunat yang dilakukan secara berjemaah iaitu solat sunat tarawih, solat sunat witir, solat hari raya Aidil Adha, solat hari raya Aidil Fitri, solat minta hujan, solat gerhana matahari dan bulan. Okey, kemudian solat tidak dilakukan secara berjemaah iaitu solat rawatib, solat tahiyatul masjid, solat taubat, solat istikharah, solat duha, solat tasbih, solat wudu,
solat-solat ini lebih banyak berbanding dengan solat-solat berjemaah. Okey, kemudian waktu yang diharamkan semasa solat sunat ataupun dikenali sebagai waktu tahrim, iaitu sesudah solat subuh, ketika matahari hampir terbit atau sedang terbit, ketika matahari rembang, ketika matahari hampir terbenam dan sesudah solat asar. Okey, di sini waktu yang diharamkan solat sunat ini adalah solat sunat yang tidak bersebab, iaitu solat sunat mutlak, dan solat yang sebabnya datang terkemudian pula seperti solat istikharah, solat musafir dan solat ihram. Okey, manakala solat yang bersebab seperti solat qada, solat wudu, solat tahiyatul masjid, solat tawaf, solat sujud tilawah dan sujud syukur tidak diharamkan. Okey, itu sahaja daripada saya tentang solat-solat sunat. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosmadayana Izzati binti Rosmarizal, bernombor bateri D19211614, ingin membentangkan tentang perkara makruh solat, cara bertayamum dan kesimpulan daripada ibadah solat. Baiklah, saya akan menerangkan tentang perkara makruh solat yang sering dilakukan oleh kita. Yang pertama, membaca surah yang lebih panjang dalam rakaat kedua daripada rakaat pertama. Kedua, mengulangi pembacaan surah yang sama. Seterusnya, memejamkan kedua-dua belah mata semasa solat tanpa keperluan. Maksudnya, dia pejam mata tanpa dia macam kalau ada habuk masuk ke apa ke, dia macam saja untuk bagi dia lebih khusyuk. Itu adalah perkara makruh ya. Keempat, berdiri sebelah kaki. Kelima, membaca nyaring di tempat yang sepatutnya perlahan atau sebaliknya. Maksudnya kalau tempat terbaca perlahan, dia baca kuat. Tempat yang patut dia baca kuat, dia baca perlahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Izzati Adlin binti Muhammad Zahir, nombor matrik D183111021. Jadi hari ini saya akan menceritakan tentang peristiwa pertukaran arah kiblat. Ianya bermula dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, iaitu Rasulullah telah berhijrah ke Madinah dan kebanyakan penduduk di situ adalah Yahudi. Jadi Allah telah memerintahkan baginda supaya menghadap Baitul Maqdis sebagai kiblat. Jadi orang-orang Yahudi rasa gembira kerana Baitul Maqdis merupakan kiblat mereka. Selama kiblat itu, berkiblat ke Baitul Maqdis itu, orang-orang Yahudi selalu mencaci maki Rasulullah. Mereka berkata, Muhammad menyanggah agama kita tetapi berkiblat kepada kita. Dan masih banyak lagi kutukan dan makian yang mereka telah buat terhadap Rasulullah dan umat Islam yang lain. Jadi para sahabat telah mengadu kepada Rasulullah dan baginda menyuruh mereka agar terus bersabar dengan ujian itu sehinggalah ada perintah baru dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sikap-sikap orang Yahudi tersebut membuatkan Nabi Muhammad tidak senang dan berdoa kepada Allah supaya ditukarkan arah kiblat. Jadi pada satu hari Allah telah mengkabulkan doa Rasulullah dan telah menukarkan arah kiblat ke Kaabah. Jadi peristiwa ini telah dijadikan telah diperkenalkan oleh Allah pada bulan Syaban dengan turunnya ayat 144 dari surah Al-Baqarah yang mengandungi perintah untuk berpindah daripada menghadap Masjidil Aqsa, iaitu Baitul Maqdis, ke arah Masjidil Haram, iaitu di Mekah Al-Mukarramah. Jadi solat yang pertama dilakukan pasca pemindahan itu ialah solat asar di Masjid Quba, dan Rasulullah sebagai imam terus menghadap ke Baitullah dan diikuti oleh para sahabat sebagai makmum. Jadi masjid tersebut dikenali juga sebagai masjid kiblatan, iaitu masjid dua kiblat. Jadi sebahagian mengatakan bahawa Rasulullah menerima wahyu pada perintah Mahada Allah pada 15 Syaban semasa baginda memang solat. Dan sebahagian yang lain juga ada yang mengatakan solat asar, ada yang mengatakan maghrib dan ada pula yang mengatakan isyak. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama penuh saya Afika Aina binti Muhammad Ghazali, nombor matrik D183111027.
Okey, seterusnya saya akan menyambungkan topik besar solat ini kepada bahagian tajuk kecil, iaitu takrif kiblat dari segi bahasa dan istilah serta cara menentukan arah kiblat. Okey. Kita pergi kepada takrif kiblat dari segi bahasa terlebih dahulu. Poin yang pertama adalah kiblat berasal daripada bahasa Arab, iaitu al-qiblah yang bererti arah. Kata al-qiblah sendiri berasal daripada kata kerja qabala yaqbalu yang bermaksud menghadap. Arah kiblat adalah satu garis panduan bagi umat Islam untuk melaksanakan ibadah terutamanya dalam solat. Kiblat dalam bahasa Arab yang bermaksud arah itu berhadapan dengan bangunan Kaabah terletak di Mekah, Arab Saudi. Okey. Baharudin 2004 menyatakan bahawa arah kiblat adalah arah yang dihadapi oleh umat Islam ketika berdoa, iaitu Baitullah atau Kaabah. Sebagai contoh, umat Islam perlu menunaikan solat 5 kali sehari dan perlu menghadap kiblat ketika berdoa. Seterusnya, Muhammad Rasiwan 2012 pula berkata, semua pergerakan manusia yang menunaikan solat baik ketika berdiri, rukuk dan sujud sentiasa bertepatan dengan hala tuju ke arah Kaabah. Oleh itu, setiap umat Islam tahu setiap pergerakan perlu menghadapi kiblat apabila mereka menunaikan solat. Seterusnya kita pergi kepada istilah. Okay. Muhammad Saupi 2014 pula menyatakan bahawa menurut syarak, menghadap kiblat ditakrifkan sebagai badan seseorang menghadap ke arah zat Kaabah. Okey. Ahli astronomi juga menentukan arah kiblat sebagai jarak yang paling dekat dengan Kaabah dengan bulatan besar glob bumi. Dari sini umat Islam boleh percaya bahawa arah kiblat adalah arah ke Kaabah, di mana Kaabah menjadi panduan kepada umat Islam dan mereka perlu menghadap ke arah itu semasa solat. Dalam Al-Quran pun ada cakap umat Islam tu umat Islam kena percaya bahawa arah kiblat, arah yang kita solat tu adalah arah ke Kaabah. Okey. Sambung balik. Arah kiblat perlu ditentukan sebelum melaksanakan ibadah. Okey. Untuk seseorang yang di luar dari Masjidil Haram dan Mekah atau di tempat-tempat yang jauh seperti Malaysia, arah kiblat boleh ditentukan dengan cara ijtihad. Ijtihad adalah usaha dan ikhtiar dalam menentukan kiblat arah. Okey. Maksudnya dekat sini ijtihad tu usaha kan. Maksudnya seseorang tu kalau berada kat luar negara, macam mana kita nak tahu arah kiblat sedangkan Kaabah tu jauh dengan kita adalah dengan menggunakan, biasanya kita guna kompas kan. Itulah maksud ijtihad tu sebenarnya. Okey. Kita pergi kepada kaedah penentuan arah kiblat. Dia ada dua tau, iaitu kaedah konvensional dan kaedah moden. Kita pergi kepada kaedah konvensional terlebih dahulu. Okey. Kaedah konvensional adalah satu kaedah lama yang telah digunakan sejak peringkat awal tamadun Islam. Umat Islam pada ketika itu telah menggunakan objek astronomi seperti bintang untuk menentukan arah kiblat. Buruj bintang ialah sekumpulan bintang yang berada di kawasan langit yang hampir sama dan kelihatan berdekatan antara satu sama lain. Menurut Baharudin 2003, secara amnya arah kiblat boleh ditentukan dari satu titik rujukan sebagai contoh dari utara atau selatan. Al-Quran juga menyatakan di dalam surah An-Nahl ayat yang ke-16 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alamatin wa bin najmi hum yahtadun. Sadaqallahul azim. Maksudnya, dan ia mengadakan tanda-tanda panduan jalan dan dengan bintang-bintang pada waktu malam mereka dapat mengetahui arah yang hendak dituju. Poin yang ketiga, Buruj Orion digunakan kerana ia mempunyai 3 baris bintang yang boleh digunakan sebagai arah panduan. Buruj ini boleh dilihat dalam bulan-bulan tertentu di Malaysia, iaitu pada bulan Mac, Julai dan Disember. 3 bulan ni kita boleh
kita boleh tengok buruj. Okey. Seterusnya, kita pergi kepada konsep istiwa azam dan buruj matahari istiwa adalah fenomena apabila matahari berada tepat di atas titik zenit sesuatu tempat ketika ia melintasi di meridian tempat berkenaan. Maksudnya, kedudukan matahari akan berada tepat di atas Kaabah dan semua bayang-bayang objek tegak di seluruh dunia akan menghadap ke arahnya. Peristiwa ini berlaku apabila nilai deklinasi matahari bersamaan dengan nilai latitud tempatan. Istiwa matahari di atas Kaabah berlaku 2 kali setahun, iaitu pada 28 Mei pada pukul 5.16 petang dan 16 Julai pada pukul 5.28 petang mengikut waktu piawai Malaysia. Dan bayang-bayang akan jatuh di sebelah timur. Oleh itu, arah kiblat adalah bertentangan dari bayang-bayang tersebut, iaitu sebelah barat. Bayang-bayang objek di mana-mana tempat di bumi yang menerima cahaya matahari ketika istiwa matahari di atas Kaabah boleh menjadi panduan untuk arah kiblat. Selain itu, matahari terbenam juga merupakan salah satu kaedah dalam menentukan kiblat arah. Walau bagaimanapun, dengan bergantung kepada arah matahari terbenam adalah kurang tepat, kecuali pada bulan Jun. Matahari terbit dan terbenam tidak pada tempat yang sama setiap hari, iaitu sekitar dari 235 darjah ke 295 darjah. Oleh itu, pengetahuan tentang azimut matahari terbenam perlu diketahui oleh umat Islam untuk menentukan arah kiblat yang betul. Azimut ni dia bermaksud darjah. Okey, seterusnya kita pergi kepada kaedah moden pula. Kaedah moden ni biasalah teknologi kan. Perkembangan pesat teknologi telah mengubah kaedah penentuan arah kiblat. Dengan menggunakan kaedah moden, ketepatan penentuan arah kiblat adalah lebih tepat kerana melibatkan pengiraan dan bidang kerja. Kaedah moden yang biasanya digunakan oleh umat Islam adalah pengiraan arah kiblat, kompas dan teodolik. Teodolik ni dia merupakan satu alat untuk mengukur sudut. Okey, sambung. Pengiraan arah kiblat adalah melibatkan pengiraan azimut kiblat. Dengan menggunakan kaedah ini, koordinat geografi iaitu latitud dan longitud akan digunakan bagi suatu tempat di mana arah kiblat akan dihitung, terutamanya kedudukan di Kaabah. Nilai azimut kiblat berasal daripada pengiraan mengikut bulatan yang besar yang merupakan jarak yang terdekat di sepanjang bulatan bumi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Najihah binti Sulaiman, no matric di 183-10907. Saya akan membentangkan tajuk kepentingan dan keistimewaan solat dan hikmah mendirikan solat. Kepentingan solat ada 5 yang boleh diketahui, iaitu yang pertama, membentuk kemantapan rohani dalam diri. Apabila kita bersolat dengan penuh khusyuk, kita mesti dapat membentuk kemantapan rohani dalam diri kita. Dengan itu, kalau kita ada masalah ke apa, kita mesti dapat mengharungi masalah tersebut. Ibadat solat ni juga dapat menghasilkan kegembiraan, kepuasan, dapat mengurangkan kebimbangan dan mengawal perasaan marah. Jadi ibadat solat ni adalah satu cara untuk kita kuatkan diri kita. Itu yang pertama. Yang kedua ialah dapat membina kepribadian dan akhlak yang mulia. Apabila kita solat dengan khusyuk, dengan istiqamah, kita mesti akan cuba untuk ke satu tahap yang lebih baik. Solat ini juga akan mengajar kita sifat tenang, bersopan dan lemah lembut. Yang ketiga ialah dapat menjaga pelakunya daripada melakukan perkara yang mungkar dan dosa serta mengikut hawa nafsu. Kalau kita solat, kita mesti macam nak dekatkan diri kita dengan Allah. Jadi kita akan cuba untuk taat dan ikut perintah Allah. Yang keempat ialah solat menjadi jalan keluar bagi orang yang beriman. Kalau kita solat, kalau kita ada masalah, dengan solatlah akan bagi kita jalan penyelesaian. Dengan solat juga jiwa kita akan tenang, tenteram dan dapat mengharungi segala ujian dan cabaran dengan tabah.
kepentingan yang terakhir iaitu yang kelima sebagai pembuka jalan atau dapat mempermudahkan urusan dan rezeki kita. Contoh kalau kita berniaga, kita mesti nak urusan kita dipermudahkan, rezeki kita ada. Jadi dengan solatlah kita boleh mohon pada Allah untuk permudahkan urusan kita, untuk ada rezeki dan lain-lain. Itu adalah 5 kepentingan bersolat. Keistimewaan solat ada 3, iaitu yang pertama, ikhlas akan membawa seseorang kepada yang makruh. Yang kedua, khusyuk akan mencegahkan daripada perbuatan yang mungkar. Yang ketiga ialah zikrullah akan membantu melakukan yang makruh dan mencegahnya daripada yang mungkar. Seterusnya, hikmah mendirikan solat ada 5, iaitu yang pertama, solat adalah kekuatan agama. Solat adalah tiang agama. Maksudnya Islam ni asal dia agama. Tapi kalau tak ada tiangnya, macam mana agama tu nak kuat, kan? Macam rumah lah. Kalau kita bina rumah tak ada tiang, macam mana rumah tu nak kukuh? Jadi, kalau kita abaikan solat, macam mana kita nak tingkatkan keimanan kita? Okay. Solat ni juga adalah pintu pertama yang mesti dilalui sebelum pintu-pintu yang lain. Yang kedua ialah solat tepat waktu dan mendidik umat menepati masa. Okay. Disebabkan solat fardu kita ni terikat dengan waktu, kita yang bersolat mesti prihatin dan peka terhadap waktu solat. Okay. Kalau kita solat sebelum masuk waktu solat, solat kita tidak akan sah dan kita akan mendapat dosa. Jadi dengan itu, secara tidak langsung, ia melatih kita untuk menghargai dan menepati waktu. Jika kita bertanggungjawab dan berdisiplin dengan masa, hidup kita ni akan dipermudahkan. Hikmah yang ketiga ialah solat menggalakkan rasa cintakan ilmu. Okay. Disebabkan Islam ni mewajibkan sesiapa yang bersolat mesti mematuhi rukun-rukun solat seperti lafaz perkataan ataupun gerak-geri. Disebabkan itu, tak nak kita mesti belajar benda tu, kan? Okey, kalau kita tak belajar, solat kita tak akan sah. Jadi, kita mesti belajar rukun-rukun solat tu daripada gerak-geri, lafaz, perkataan dan lain-lain. Dan ia akan menyebabkan kita berminat untuk belajar benda tu dan cintakan ilmu. Yang keempat ialah solat menghapus dosa. Okey, solat fardu ni adalah salah satu nikmat yang besar untuk diri kita. Sebab apa? Solat ni adalah salah satu cara untuk kita menghapus dosa. Hikmah mendirikan solat yang terakhir iaitu yang kelima, solat menjadikan cahaya di dunia dan di akhirat serta selamatkan kita. Kalau kita solat dengan betul-betul, insya-Allah di akhirat nanti ia akan membantu. Okay. Sesiapa yang memelihara solatnya dan mengerjakan solat fardu dengan sempurna dan tertib, insya-Allah dia selamat daripada api neraka. Jadi itu adalah di antara hikmah-hikmah mendirikan solat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, nama saya Nur Syahindah binti Sahrudin, nombor matrik di 183-11011. Okey, saya akan menyambungkan pembentangan mengenai solat jamak dan solat qasar. Okey, kita pergi kepada solat jamak terlebih dahulu. Okey, solat jamak ini dari segi bahasa adalah mengumpulkan, dari segi istilah adalah mengumpulkan dua waktu solat dalam satu waktu. Okey, kita kena tahu solat jamak ini terbahagi kepada dua, iaitu kita ada solat jamak takdim dan solat jamak takhir. Okey, solat jamak takdim ni senang je kita nak tahu, iaitu melakukan solat jamak dalam waktu solat yang pertama. Contohnya kalau kita buat solat jamak Zuhur dan Asar, kita akan lakukan solat jamak itu pada solat Zuhur. Dan contohnya kedua, kalau kita lakukan pada solat Maghrib dan Isyak, kita akan lakukan pada solat Maghrib. Okay, bezanya dengan jamak takdim ialah kita melakukan solat jamak tapi dalam waktu yang kedua. Contohnya kalau kita buat solat Zuhur dan Asar, kita lakukan pada solat Asar. Kalau kita lakukan pada waktu solat Maghrib dan Isyak, kita lakukan pada waktu kedua, iaitu waktu Isyak. Okey, kita pergi kepada solat qasar. Okey, dari segi bahasa, qasar ini bermaksud memendekkan. Okey, dari segi istilah adalah memendekkan rakaat solat, iaitu daripada 4 rakaat kepada 2 rakaat.
Okay, kita dah tahu lah pada 4 rakaat ada 3 sahaja solat fardu, iaitu solat zuhur, asar dan isyak. Hanya 4 ni sahaja yang boleh kita kosorkan. Okey, sebenarnya solat qasar ini juga boleh digabungkan dengan solat jamak, iaitu dengan cara kita memendekkan rakaat tersebut tetapi kita gabungkan solat tersebut. Okey, contoh yang macam ni, kalau kita ambil contoh kita nak buat jamak takdim. Jamak takdim, jamak yang kita pada waktu yang pertama, contoh kita ambil solat zuhur dan asar. Okey, niatnya sebegini. Ni kita nak buat zuhur 2 rakaat sebab kita dah nak qasarkan dia kan. Jadinya kita kena usalli fardu zuhri qasran raka'ataini, 2 rakaat, jam'a takdim lillahi ta'ala. Kiranya kita nak buat solat zuhur ni 2 rakaat. 2 rakaat sahaja dan kita solat. Dan dah habis solat kita bangun, jangan tinggal terlalu lama sebab ini kita nak buat jamak takdim. Lepas tu kita akan niatkan untuk buat solat asar selepas itu, iaitu niatnya usalli fardu asri qasran raka'ataini, 2 rakaat kita nak qasarkan, jam'a takdim lillahi ta'ala. Macam tu. Dan kita pun buatlah solat asar 2 rakaat dan bagi salam. Lepas tu selepas itu kita dah selesailah qasar dan jamak solat digabungkan, disekalikan. Dan kita kena tahu hukum solat qasar dan solat jamak ini adalah sunat. Kerana kita kena tahu solat ini diadakan kerana sebagai rukhsah ataupun keringanan kepada orang yang bermusafir, dan supaya ianya juga tidak menjadi bebanan kepada orang yang bermusafir ataupun kerja yang tidak boleh dielakkan. Macam tu, seperti sebagai doktor bedah dan sebagainya. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Nur Ashikin Nabila binti Abdul Manap. Nombor syrik D 183111023. Okey, seterusnya saya akan masuk pada tajuk syarat-syarat solat qasar dan jamak. Okey, yang pertama, bagi syarat qasar, iaitu adalah tujuan perjalanan tu hendaklah bukan untuk maksiat. Maksudnya kita ni perlu dengan niat yang baik. Okey, seterusnya, jarak yang ditempuh tu setidaknya 2 hari perjalanan dengan berjalan kaki atau sekitar 60 bata atau 97 km. Kemudian kita ni berniat qasar, iaitu dalam takbiratul ihram. Kita nak qasar ni waktu angkat takbir, baru dalam takbiratul ihram tu baru kita boleh niat qasar. Kemudian kita tak boleh bermakmumkan kepada orang yang tak musafir. Maksudnya orang tu solat yang sempurna, kita ni orang musafir. Kita tak boleh niat solat qasar kita tu untuk kita ikut dia. Okey. Kemudian solat yang dikosarkan tu hendaklah solat zuhur, asar dan isyak saja. Maghrib dengan subuh kita tak boleh kosarkan. Kemudian hendaklah tempat yang dituju itu perlu ditentukan. Sekiranya kita tak tentukan mana tempat kita nak pergi, maka kita tak boleh nak kosarkan. Okey, kemudian masuk kepada jamak. Jamak terbahagi pada 2, iaitu jamak takdim dan jamak takhir. Okey, kita tengok pada jamak takdim dulu. Jamak takdim ni antaranya syaratnya ialah niat solat jamak takdim pada solat yang pertama. Maksudnya kita niat solat jamak takdim ni. Contoh kita solat zuhur. Contoh kan kita solat jamak takdim ni kan adalah kita kerjakan 2 solat pada waktu solat yang pertama kan. Jadi bila kita buat kita solat waktu solat zuhur tu, waktu tu lah kita niat jamak takdim. Okey, kemudian syarat yang kedua adalah dilakukan secara berurutan. Maksudnya kita tak boleh berselang-seli dengan ibadah lain. Contoh, kita buat solat zuhur, tentu kan kita buat solat zuhur jamak takdim bagi solat zuhur. Kemudian lepas solat jamak takdim bagi solat zuhur, kemudian kita pergi buat solat sunat pula. Solat sunat lepas zuhur tak boleh. Kita kena berterusan. Maksudnya lepas solat zuhur kita buat solat asar pula. Kemudian yang ketiga adalah pelaksanaannya harus tertib. Maksudnya solat yang pertama tu perlu didahulukan. Sebab kita buat jamak takdim, jadi solat zuhur tu adalah solat yang pertama. Jadi dia perlu didahulukan. Okay, kemudian kita lihat pada jamak takhir. Jamak takhir sama juga. Jamak takhir adalah yang pertama. Syarat yang pertama adalah niat jamak takhir pada solat yang pertama. Maksudnya
sama juga macam jamak takdim tadi. Walaupun jamak takdim ni kita buat solat zuhur pada waktu asar, tapi kita kena niat, masih kita niat waktu solat awal yang pertama. Kita niat waktu solat asar tu. Sebab jamak takdim ni yang tadi tu kita kerjakan 2 solat pada waktu solat yang pertama kan. Ini kita kerjakan 2 solat tapi solat yang kedua. Iaitu waktu solat yang kedua ialah solat asar. So kita niat pada awal waktu juga, sama je. Kemudian dia masih belum sampai di tempat tujuan ketika waktu solat yang kedua sudah tiba. Maksudnya selagi kita sampai destinasi, waktu tu dah masuk asar, tapi kita tak sampai destinasi lagi, kita boleh buat jamak takhir. Seterusnya kawan saya akan sambung pada tajuk tayamum. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan cara-cara bertayamum. Yang pertama, gunakan debu tanah yang suci. Kedua, tayamum mestilah dilakukan setelah masuk waktu solat. Maksudnya dah azan baru kita boleh bertayamum. Ketiga, pastikan diri kita suci daripada najis, bebas daripada najis ya. Seterusnya tanggalkan cincin. Jam tangan. Tak ada jam tangan. Tak apa. Dan gelang jika ada. Saya ada pakai gelang. So kita kena tanggalkan. Yang pertama, saya guna bedak je Guna bedak je sebagai contoh untuk cara bertayamum. Yang pertama, tepuk 2 tangan pada tanah berdebu sekali. Tepuk, dah ada debu tanah. Berniat ketika memindahkannya sehingga menyentuh sebahagian muka. Sahaja aku bertayamum bagi mengharuskan fardu solat kerana Allah Ta'ala. So sapu kat muka. Ratakan. Jangan lupa ya, mesti niat fardu untuk membolehkan solat fardu. Kalau kita tak niat fardu, kita tak dikira bertayamum untuk menunaikan solat fardu. Seterusnya, sapu dan ratakan debu tanah di kedua tapak tangan ke seluruh bahagian muka. Tadi saya dah buat dah. Seterusnya, buang saki-baki debu tanah yang ada di tapak tangan. Kalau ada, kita tepuk kat tepi. Jangan kena kat debu tanah yang suci tadi. Seterusnya, tepuk 2 tapak tangan pada debu tanah sekali lagi. Ada debu. Sapu di tapak tangan kiri. Sapu tapak tangan kiri ke tangan kanan hingga meliputi siku. Sampai siku lah. Sama juga dengan belah kiri. Sunat diselati jari jemari tangan. Maksudnya macam dekat celah-celah jari ni pun sunat kita bersihkan. Selesai. Peringatan ya, satu tayamum hanya boleh digunakan untuk satu solat fardu dan solat atau ibadat sunat yang lain. Selesai bertayamum. Kesimpulannya, sesungguhnya ibadat mempunyai rahsia yang tersendiri, yang kesannya boleh dirasai jika seseorang itu melakukannya dengan penuh keikhlasan untuk mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Sekian daripada saya. Terima kasih.